Tuan Yang Dipertua, orang Islam tentu sedar bahawa dunia Islam berada dalam keadaan kucak-kacir. Rusuhan dan peperangan berlaku di antara negara Islam yang tidak dapat ditamatkan. Apakah ini disebabkan oleh agama Islam? Saya berpendapat, walaupun saya bukanlah ulama, saya berpendapat semua ini berlaku kerana orang Islam umumnya tidak amal ajaran Islam yang sebenar. Sebagai contoh, orang Islam dilarang membunuh, terutama sesama orang Islam. Yang kita lihat sekarang ialah orang Islam berperang dan mengganas antara mereka sehingga tidak dapat dihentikan. Ratusan ribu sudah dibunuh. Berjuta telah lari ke negara lain dan bedilan bom dan roket menghancurkan seluruh negara. Tidak ada sedikit pun persaudaraan antara orang Islam. Al-Quran juga menyuruh kita sambut baik jika musuh ingin tamatkan peperangan. Kita patut terima cadangan ini. Sebaliknya, ramai yang berpendapat bahawa peperangan ini akan diteruskan guna untuk balas dendam sehingga ke generasi akan datang. Semua ini bukanlah dari ajaran Islam. Demikian dari Malaysia juga terdapat kesanggupan orang yang pergi ke medan perang untuk mengambil bahagian dalam kegiatan membunuh orang Islam. Sikap kita ini mungkin dipengaruhi oleh ajaran Islam yang kita sampaikan di sekolah kita. Sementara kita utamakan ajaran ibadat tertentu seperti sembahyang, puasa, zakat dan kerja haji, kita tidak diberitahu akan cara hidup Islam. Kita lebih utama ajaran yang memecah belah kita. Saya berharap pelajaran agama di sekolah kita ditumbuhkan juga kepada nilai-nilai hidup Islam supaya kita dapat hidup berasas kepada ajaran Islam yang sebenar. Dengan berbuat demikian, Yang Berhormat minta rumuskan, Yang Berhormat. Masa telah melewati. Minta rumuskan. Ya? Saya Mana? minta rumuskan, masa telah 10 minit telah habis. Minta rumuskan. Oh, dah habis, nak habis. Silakan. Minta maaf. Saya berharap pelajaran agama di sekolah kita ditumpukan juga kepada nilai-nilai hidup Islam. Dengan berbuat demikian, kita akan jadi masyarakat Islam yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tuan Yang Dipertua, pendatang asing menjadi masalah di seluruh dunia. Dengan mudah dan pantasnya perjalanan serta perenggan antara negara yang sukar dikawal, ramailah penduduk negara yang tidak maju yang sering berhijrah ke negara maju. Kita bukanlah negara maju, tetapi kerana kita memberi layanan yang lebih baik kepada pendatang, ramailah migran yang pilih untuk datang ke Malaysia. Jumlah orang asing di Malaysia sudah meningkat kepada 7 juta. Walaupun kita memberi layanan yang baik, tetapi terdapat juga kes yang ternampak seolah-olah kita tidak bertimbang rasa. Saya sedar bahawa pendatang tanpa izin menimbul banyak masalah, terutama semasa wabak COVID-19. Mereka takut memperkenalkan diri mereka kerana mereka akan dihantar balik. Tetapi mereka hendaklah dikenal pasti supaya mereka tidak jadi kluster COVID-19. Orang asing mudah tuduh kita kasar terhadap pendatang. Tetapi Eropah, Amerika, India adalah lebih kasar. Kerajaan tidak sepatutnya ambil tindakan keras terhadap pemberita Al Jazeera. Adalah lebih baik jika kita sampaikan laporan kita berkenaan dengan layanan kepada pendatang asing. Tuan Yang Dipertua, satu daripada amalan yang penting dalam demokrasi ialah pemisahan kuasa antara pembuat undang-undang, legislatif, pelaksana kerja, eksekutif
dan institusi kehakiman, the judiciary. Ada kalanya terdapat campur tangan antara satu kuasa dengan kuasa yang lain. Ini menghasilkan tekanan ke atas rakyat. Kerajaan sekarang didapati menggunakan kuasa eksekutif untuk usahanya menghapus bangkangan terhadap pemerintahannya. Kita dapati anggota Parti Bersatu blackout di soal siasat tidak berhenti-henti. Rumah beberapa anggota parti pembangkang digeledah dan isi rumah disoal. Ada juga percubaan oleh anggota kerajaan untuk menghalang kehadiran ahli parti pembangkang daripada menghadiri perhimpunan tertentu. Ada juga ramai yang dimasuk dalam tahanan apabila dituduh dalam mahkamah, tetapi ada orang tertentu dibebas bertahun-tahun kerana jaminan yang sedikit. Kerajaan sepatutnya bersikap adil terhadap semua pihak. Tidak ada tempat pilih kasih dalam melaksanakan undang-undang. Saya sedar kerajaan berkuasa. Kegunaan kuasa itu bukan bebas dari aturan-peraturan. Jika kuasa diguna di luar peraturan, ia menjadi jenayah salah guna kuasa. Ada undang-undang berkenaan dengan salah guna kuasa. Undang-undang ini hendaklah dihormati. Rakyat bebas memilih siapa yang mereka ingin sokong. Mengguna agihan duit kerajaan untuk penyokong dan menafikan hak sesiapa kerana tidak sokong adalah salah. Lebih salah lagi jika jentera kerajaan diguna untuk menekan pembangkang. Cara ini boleh memberi gambaran bahawa rakyat sokong kerajaan. Tetapi sebenarnya mereka tidak. Inilah yang berlaku pada PRU 14. Setelah mencurah wang sogokan yang banyak, rakyat tolak juga pihak berkenaan. Yang berhormat Langkawi, masa dah tamat. Nabila. Okay. Nabila. 2 senten. Nabila. Amalan ini Peraturan mesyuarat. Amalan ini hendaklah Peraturan mesyuarat. Ada peraturan mesyuarat. Sila. Pohon ruling daripada speaker sama ada nak membenarkan Langkawi lebih daripada 20 minit. Jika benar, kami pun pohon. Masa kami berucap, kami diberi lebih 20 minit juga. Saya ikut keputusan saya. Sila Tuan. nak habis dah. Ya. Sila habiskan. Nak gulung. Hormatlah sikit orang lama. Amalan ini Sila. Apalah kira ni. amalan mengguna wang untuk mendapat sokongan, amalan ini hendaklah dihentikan. Tuan Yang Dipertua, sekian sahajalah pendapat saya terhadap ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Baling, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Petaling Jaya, kemudian Sabak Bernam dan kemudian Bukit Geluguk.